Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Alhamdulillah dapat kita bersama dalam laporan laksana ke-8 pada hari ini. Welcome to the 8th Laksana Progress Report. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pada hari Ahad yang lalu bahawa mulai 10 Jun kita akan memasuki Fasa Kawalan Perintah Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Alhamdulillah, PKPP akan melihat kelonggaran tambahan diberikan kepada rakyat dalam menjalani kehidupan seharian. Dan antara yang dinanti-nantikan adalah kebolehan merentas sepadan negeri. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan menikmati kelonggaran ini dengan penuh tanggungjawab. Teruskanlah mematuhi SOP. Jika balik kampung untuk berjumpa Tok Wan, Tok Cik dan ibu bapa tersayang, jangan lupa memastikan faktor keselamatan dan kebersihan sentiasa dijaga. COVID-19 masih merupakan invisible enemy kita. Oleh itu, janganlah kita leka. PKPP yang akan bermula esok juga berkait rapat dengan usaha pemulihan ekonomi negara. Peniaga-peniaga pasar malam, pasar tani, bazar medan, selera, semua akan dapat beroperasi tidak lama lagi. InsyaAllah dengan penerusan bantuan di bawah pakej prihatin dan juga permulaan bantuan di bawah penjana, iaitu Pelan Jana Semula Ekonomi Negara yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minggu lalu, kehidupan dan keadaan ekonomi rakyat akan bertambah baik. Laporan saya pada hari ini akan menyentuh dua perkara utama, iaitu pertama, pencapaian pelaksanaan langkah-langkah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin, dan kedua, ulasan mengenai penjana. Saudara dan saudari yang dihormati, izinkan saya bermula dengan perkongsian status pelaksanaan prihatin. Kita mulakan dengan langkah-langkah di bawah matlamat pertama prihatin, iaitu lindungi rakyat. Pertama, Bantuan Prihatin Nasional atau BPN. Secara keseluruhannya daripada 10.6 juta penerima yang diluluskan, seramai 10.04 juta telah dibayar dengan jumlah bayaran sebanyak 10.78 bilion ringgit ataupun 96.7%. Selebihnya, penerima boleh menuntut di cawangan BSN sehingga 31 Disember 2020. Bagi kumpulan rayuan, keputusan dijangkakan pada pertengahan bulan Jun. Tarikh terperinci akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Kedua ialah program I Lestari KWSP. Sehingga 5 Jun, sebanyak 4.1 juta permohonan telah diluluskan, iaitu peningkatan daripada 4 juta sebelum ini. Jumlah pembayaran ini melibatkan 1.94 bilion ringgit sebulan. Ketiga, bagi langkah pengurangan caruman KWSP oleh pekerja daripada 11% kepada 7%, sehingga 5 Jun lebih 5.7 juta pekerja memilih untuk meneruskan pengurangan caruman mereka. Jumlah pengurangan caruman yang telah diterima oleh ahli KWSP sehingga ini adalah 1.87 bilion ringgit. Jumlah pencarum yang memilih untuk mengekalkan caruman pada kadar 11% kini sebanyak 1.85 juta. Ini berbanding dengan 1.7 juta sebelum ini. Keempat, bagi bayaran khas RM600 secara one-off akan diberikan kepada pemandu pelancong atau tour guides. Sehingga 5 Jun, masih terdapat pembayaran tertangguh untuk 1,868 daripada 8,323 pemandu pelancong disebabkan maklumat bank yang tidak tepat. Mereka yang layak tetapi masih belum mendapat bayaran boleh menuntut pembayaran secara tunai di kaunter BSN mulai 15 hari bulan Jun. Pada kesempatan ini, saya ingin berkongsi perkembangan mengenai program Geran Khas Hasanah yang telah dilancarkan pada 14 April oleh Kementerian Kewangan dan Yayasan Hasanah. Geran khas ini adalah bagi menyokong program-program sosial yang boleh meningkatkan kualiti hidup serta memulihkan ekonomi kumpulan sasaran. Ini termasuk komuniti B40, komuniti mudah terjejas, orang asal, warga emas,
gelandangan, kanak-kanak yang berisiko, wanita belia dan orang kelainan upaya dari seluruh Malaysia. Sukacita saya maklumkan bahawa setakat 6 hari bulan Jun, 19 projek sosial telah diluluskan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.6 juta ringgit diagihkan. Antara projek yang telah diluluskan adalah: pertama, projek penanaman sayur-sayuran secara lestari alam dan penyalurannya kepada pengguna dari Padawan ke Kuching, Sarawak. Kedua, projek menghasilkan madu kelulut bersama penduduk Felda di Jempol Negeri Sembilan. Ketiga, projek meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran sains dan matematik bagi kanak-kanak sekolah rendah golongan B40 melalui platform teknologi pendidikan secara dalam talian. Dan keempat, projek untuk memperluaskan kemudahan kaunseling bagi wanita-wanita yang mengalami penderaan dan penderaan seksual kanak-kanak. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web yayasanhasanah.org. Tahniah diucapkan semua penerima dan terima kasih di atas usaha melaksanakan program bagi membantu mereka yang memerlukan. Moga geran dapat digunakan sebaik mungkin. Selamat maju jaya diucapkan. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin berkongsi status pelaksanaan langkah-langkah di bawah matlamat kedua prihatin, iaitu sokong perniagaan. Pertama, untuk subsidi upah, sehingga 5 Jun sebanyak 4 bilion ringgit telah diluluskan bagi 293,033 majikan yang memanfaatkan 2.3 juta pekerja. Ini adalah peningkatan jumlah yang diluluskan sebanyak 780 juta ringgit untuk 100,000 pekerja berbanding 2 minggu sebelumnya. Kedua, saya ingin berkongsi mengenai program pengekalan pekerja ataupun Employment Retention Program yang dikawal selia oleh Pekeso. Sukacita saya mengumumkan bahawa sehingga 5 Jun, seramai 202,000 pekerja telah diluluskan bersamaan dengan 121 juta ringgit. Ketiga ialah program bantuan majikan COVID-19 ECAP KWSP. Setakat 5 Jun, sebanyak 29,600 permohonan telah diterima dan sebanyak 6,500 permohonan telah diluluskan bernilai 42.9 juta ringgit bagi caruman KWSP majikan berbanding dengan 34.8 juta ringgit minggu lalu. Keempat, mengenai dana pinjaman mudah PKS, SME Soft Loans Funds yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia. Setakat 5 Jun, permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah 7.5 bilion ringgit dan ini akan memanfaatkan 18,227 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility dan Agro-Food Facility. Kelima adalah mengenai geran khas prihatin untuk PKS Mikro. Bagi 81,260 permohonan yang melalui semakan lanjut oleh LHDN, adalah dimaklumkan bahawa 35,800 permohonan telah diluluskan. Mereka boleh mula membuat semakan mulai hari ini, 9 bulan Jun. Bagi mereka yang lulus, bayaran akan dibuat pada hujung bulan Jun. Tempoh rayuan masih dibuka sehingga 15 Jun melalui portal rasmi LHDN iaitu gkp.hasil.gov.my. Saya diberitahu LHDN bahawa antara sebab-sebab tidak lulus adalah salah isi borang. Contohnya, syarikat yang didaftar sebagai sendirian berhad diisi sebagai perkongsian dalam borang permohonan asal. Dalam portal rayuan ini, perayu boleh mengemukakan sijil syarikat yang berkenaan untuk pertimbangan lanjut LHDN. Saya berharap pemilik perniagaan mikro mengambil peluang untuk perkara ini. Keenam, mengenai skim kredit mikro BSN dan Tekun Nasional. Sehingga 5 Jun, di bawah skim kredit mikro BSN, sebanyak 5,222 permohonan daripada peniaga mikro telah diluluskan. Ini bernilai 190.9 juta ringgit. Bagi program Tekun pula, jumlah permohonan yang diluluskan ialah 19,382 dengan nilai 151 juta ringgit. Saudara dan saudari yang dihormati, syukur Alhamdulillah pada minggu lalu
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA yang bernilai 35 bilion ringgit. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion ringgit adalah suntikan fiskal langsung. PENJANA mempunyai 3 matlamat utama, iaitu memperkasakan rakyat, empower people, melonjakkan perniagaan, propel business dan merangsang ekonomi, stimulate the economy. Bagi setiap 40 inisiatif yang diumumkan, ia akan memenuhi salah satu daripada 4 objektif berikut. Mewujudkan pekerjaan dan membendung pengangguran, enabling work and reducing unemployment. Memastikan keupayaan berbelanja dan aliran tunai, ensuring affordability and providing liquidity. Digitalisasi dan operasi dalam norma baharu. Digitalization and operating in the new norm, dan meningkatkan keyakinan pengguna dan pelabur atau increasing consumer and investor confidence. Ada yang bertanya, apakah yang akan terjadi kepada pakej prihatin? Saya ingin mengingatkan bahawa bantuan-bantuan pakej prihatin masih berterusan sejajar dengan PENJANA. Ada langkah-langkah prihatin yang berjalan sehingga bulan Jun dan ada yang sehingga bulan September. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minggu lalu, di bawah pakej prihatin, lebih 2.4 juta pekerja ataupun pekerjaan diselamatkan. Lebih 11 juta rakyat menerima bantuan bagi mengurangkan beban aliran tunai dan lebih 300,000 syarikat dibantu. InsyaAllah, usaha ini berterusan. PENJANA pula merupakan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang akan dilaksanakan antara bulan Jun dan Disember 2020. Bagi langkah-langkah memperkasakan rakyat, tumpuan khusus telah diberikan kepada pekerjaan dan sehubungan itu kerajaan memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit yang memanfaatkan seramai 3 juta tenaga pekerja. Manakala bagi perniagaan, pelbagai inisiatif tersedia untuk membantu syarikat bersaiz besar, PKS serta mikro. Pada kesempatan ini, saya ingin mengumumkan bahawa terdapat beberapa inisiatif di bawah prihatin yang akan dianjakkan ke bawah PENJANA untuk tujuan pelaksanaan yang lebih efektif dan demi manfaat kumpulan sasar. Pertama ialah program pengekalan pekerja ataupun Employment Retention Program PERKESO. Sehingga 5 Jun, lebih 202,000 pekerja telah menerima manfaat berjumlah lebih 240 juta ringgit di bawah program ERP ini, iaitu tambahan peruntukan sekali ganda daripada 120 juta ringgit yang asalnya. Dalam tempoh PKP bersyarat yang akan berakhir pada 9 Jun, kerajaan mendapati permohonan ERP semakin berkurangan daripada 15,000 seminggu pada bulan April sehingga kurang 300 permohonan seminggu pada awal Jun. Pengurangan ini dilihat berlaku selaras dengan pembukaan ekonomi pada awal Mei yang kini menampakkan lebih 12.7 juta atau 83.5% pekerja mula kembali bekerja. Ini menurut data terkini Jabatan Perangkaan. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah membuat keputusan untuk menyatukan atau consolidate ERP ke dalam program subsidi upah yang telah ditambah baikkan di bawah PENJANA. Berkuat kuasa 15 Jun, ini adalah selaras dengan penambahbaikan program subsidi upah yang kini membenarkan majikan memohon bantuan untuk pekerja yang mengambil cuti tanpa gaji. Subsidi upah juga lebih bersasar bagi membantu pekerja dalam sektor pelancongan dan sektor-sektor yang masih di dalam senarai aktiviti dilarang semasa tempoh PKPP. Memandangkan bantuan ini diberikan kepada mereka yang bekerja dan cuti tanpa gaji, program subsidi upah yang dilanjutkan selama 3 bulan ini dijangka akan dapat membantu majikan mengekalkan lebih banyak pekerja dan menyelamatkan pekerjaan insya-Allah. Kedua ialah konsolidasi program-program fasiliti dan bantuan pembiayaan untuk perniagaan termasuk PKS. Di bawah prihatin, pembiayaan sebanyak 7 bilion ringgit untuk membantu PKS telah diberikan melalui Bank Negara Malaysia dan institusi-institusi kewangan. Ini termasuk bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility, Agro Food Facility dan Automation and Digitalization Fund serta skim kredit mikro. Di bawah PENJANA pula, kerajaan telah mendengar keluhan PKS yang tidak dapat menikmati beberapa bantuan seperti SRF yang mana peruntukannya cepat dipohon. Maka
Khas untuk PKS dan perniagaan mikro, penjana menyediakan peruntukan sebanyak 10.9 bilion ringgit. Ini termasuk inisiatif pembiayaan sektor pelancongan, PKS Peniaga Bumi Putra, kontraktor kecil, industri kreatif dan juga perniagaan mikro. Program pembayaran seperti SRF dan juga PKS Penjana akan disalurkan melalui Bank Negara Malaysia, manakala program seperti skim kredit mikro akan disalurkan melalui BSN dan juga Tekun. Sehubungan dengan ini, memandangkan terdapat pelbagai agensi dan jenis-jenis bantuan pembiayaan ditawarkan, kerajaan mengambil keputusan untuk menyelaraskan ke semua program-program pembiayaan agensi kerajaan untuk perniagaan bawah satu payung, iaitu penjana. Pelaksanaan langkah-langkah dan inisiatif-inisiatif prihatin dan penjana akan berjalan serentak demi manfaat rakyat. Unit laksana di Kementerian Kewangan akan terus memantau dan memastikan pelaksanaan kedua-dua pelan ini berjalan dengan lancar, telus dan tepat. Pihak swasta banyak menyumbang kepada usaha-usaha ini dan saya amat berbesar hati bahawa kerjasama awam swasta amat rancak. Malaysia sememangnya merupakan negara yang sangat unik dalam aspek ini. Tiada negara lain di mana internet, voucher pembelian, moratorium bank atau kelonggaran sewa diberikan seperti mana di Malaysia. Saya berharap kerjasama ini dapat menjadi penanda aras amalan terbaik kepada dunia. Secara keseluruhannya, pakej prihatin dan penjana bernilai 295 bilion ringgit dengan 45 bilion ringgit suntikan fiskal langsung. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga kerja Kementerian Kewangan serta kementerian-kementerian lain dan juga agensi-agensi berkaitan yang bekerja siang malam menyediakan penjana. Sekali lagi, terima kasih. Saudara dan saudari sekalian, sebelum mengakhiri ucapan minggu ini, terimalah dua rangkap pantun dari saya. Berlari-lari di atas bukit sampai ke puncak indahnya pandangan. Patuh SOP elak jatuh sakit. Moga sihat dan selamat berpanjangan. Sahabatku raman pergi ke pasar, membeli makanan untuk keluarga. Bantuan kerajaan haruslah bersasar bersama menjana ekonomi negara. Sekian sahaja laporan laksana buat kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan salam hormat. Kuatkan semangat, teruskan muafakat. InsyaAllah kita pasti menang.